tiri Jong In ini telah melompat daripada sofa, menerkam ke arah badan ataupun abdominal. Hello guys, Assalamualaikum dan selamat malam. Say hi dulu. Okey, tanpa membuang masa, malam ini kita akan borak pasal kes yang tengah viral dekat Korea, di mana pada tahun 2019, ada pasangan ni telah mengambil anak angkat baby perempuan yang berumur 7 bulan, iaitu Jong In, di mana hasrat mereka pada mulanya untuk mengambil anak angkat baby Jong In ini pernah disiarkan dekat dalam sebuah televisyen dekat Korea, menunjukkan kepada dunia bahawa kedua-dua mereka ini berniat untuk mengambil anak angkat dan bersedia untuk menerima anak angkat ini dan menjaga sebaik mungkin sekiranya mereka mendapat anak angkat ini. Namun di sebalik itu guys, apa yang berlaku dalam tempoh 270 hari setelah mereka secara rasminya mengambil Jong In ini sebagai anak angkat mereka, Jong In telah didapati meninggal dunia pada 13 Oktober tahun lalu disebabkan oleh penderaan dan penganiayaan terhadap bayi tersebut, di mana bukan sahaja tulang-tulang beliau telah patah, malah pankreas bayi yang baru berusia agak muda ini guys telah pecah, sehingga dekat media sosial khususnya dekat Twitter wujudnya hashtag Sorry Jongmin ataupun PNA Jongmin yang menjadi viral dekat Twitter khususnya, sampai ada selebriti antarabangsa dekat Korea iaitu BTS, iaitu Jongmin, tampil dengan sebuah video seperti ini, duka cita beliau terhadap kematian bayi yang malang itu. So dekat dalam konten kali ini kita akan dedahkan kronologi, kita akan dedahkan analisis, kita akan dedahkan juga konspirasi-konspirasi dan teori-teori di sebalik kematian Jong In ini. Kita akan bongkarkan semua selepas ini. Okey, sebelum kita masuk lebih mendalam terhadap kes ini, terlebih dahulu kita akan dedahkan latar belakang siapakah bayi yang malang ini guys. Jong In ini lahir pada 10 Jun 2019, di mana pada saat bayi ini berumur 8 hari, ibu kandung Jong In telah menghantar Jong In ke rumah anak yatim, dan sampailah Jong In berusia 2 bulan, ia bertemu dengan pasangan baharu ini yang ingin ambil bayi ini sebagai adopted. Seperti yang kamu nampak dekat gambar ini, yang dekat sebelah kiri ini merupakan ayah tiri kepada Jong In, dan di sebelah sini merupakan ibu tiri kepada Jong In. Ibu angkat Jong In, beliau bekerja sebagai penterjemah, di mana suami beliau bekerja dekat sebuah syarikat penyiaran dekat Korea. Di mana guys, kedua-dua pasangan ini sebenarnya mereka memiliki seorang anak perempuan yang juga masih lagi kecil, berumur 4 tahun, yang membuatkan netizen ataupun khususnya masyarakat dekat Korea amat sakit hati ataupun benci dengan ibu bapa tiri Jong In ini adalah apabila mereka sebenarnya pernah memasuki di sebuah program televisyen yang disiarkan dekat EBS. Dekat dalam rancangan televisyen itu juga, suami kepada Jang ini sempat memberi tahu alasan mengambil anak angkat, di mana statementnya berbunyi seperti ini guys. I wanted to show the world that not only celebrities but also people like us can choose to adopt. Adoption is not something to be ashamed of, but rather something to celebrate. Beliau ingin menunjukkan kepada dunia bahawa bukan hanya selebriti yang berstatus kelas atasan yang boleh mengambil anak angkat, tetapi orang biasa seperti mereka juga peluang yang sama untuk mengambil anak angkat.
Kedua-dua ibu dan ayah angkat Jong In ini dekat dalam televisyen itu seolah-olah mereka bermain wayang untuk menunjukkan kepada dunia bahawa keluarga ataupun family mereka hidup dalam keadaan harmoni. Tetapi di sebalik lakonan tersebut, tiada siapa yang tahu bagaimanakah kehidupan dan kepahitan yang harus dilalui oleh bayi Jong In ini dalam tempoh beliau diambil menjadi secara rasminya menjadi anak angkat kepada keluarga ini. So ini merupakan gambar bayi Jong In sebelum dan selepas beliau diambil sebagai anak angkat. So dekat kedua-dua gambar ini, anda boleh nilai bagaimana betapa kejamnya penderaan ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh kedua-dua ibu bapa, khususnya kepada ibu tiri Jong In ini terhadap bayi yang malang ini, guys. So okay guys, kita akan masuk kepada kronologi kes kematian Jong In, di mana dekat dalam kes kematian Jong In ini, pusat taska ataupun lebih dikenali sebagai daycare center dekat Korea, di mana tempat inilah yang dijadikan sebagai tempat meletakkan kedua-dua anak pasangan ini dekat daycare center ini, guys. Cikgu-cikgu dekat dalam taska inilah yang menjadi saksi kepada bentuk-bentuk penganiayaan yang telah dilakukan oleh ibu tiri Jong In. So untuk pengetahuan kamu guys, dalam tempoh sejak baby Jong In ini telah diambil anak angkat sampailah beliau meninggal dunia pada bulan Oktober tahun lalu, sebanyak 3 kali laporan telah dibuat oleh daycare center ini. Namun setiap laporan-laporan yang mereka kemukakan itu ke balai polis tidak mendapat tindak balas ataupun respon yang baik daripada pihak polis. Dan inilah juga menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat netizen dekat Korea sangat geram dengan pihak polis. Mereka gagal bertindak secara cepat menangani kes kematian Jong In ini, guys. Pada 24 Mac 2020, di mana pada tarikh itu merupakan 3 bulan secara rasminya Jong In ini diambil anak angkat. Dan pada tarikh tersebut, apabila Jong In dihantar ke daycare center ini, di mana cikgu taskah ini telah merasai atau mencurigai seperti bayi ini telah dianiaya oleh ibu bapa tiri beliau, di mana ketika itu badan ataupun tubuh bayi Jong In berada dalam kondisi yang agak panas. Ada bekas telapak kaki dekat wajah di sebelah kanan. Seminggu kemudian daripada tarikh tersebut, ada lagi bentuk lebam dekat bahagian pipi beliau. Dan setiap kali Jong In ini dihantar ke daycare center ini, guru-guru taska ini akan mengambil gambar sebagai bukti bahawa penganiayaan itu bukannya berasal daripada daycare center ini, guys. Penganiayaan itu bukan sahaja berakhir dekat situ, guys. Malah pada 2 April 2020, luka dekat bahagian pipi bayi Jong In ini pula ada beberapa kecederaan yang tertumpu dekat bahagian telinga bayi Jong In, dan khususnya dekat belakang cuping ini, di mana seolah-olah telinga Jong In itu telah pun ditarik dengan sekuat-kuatnya sampai menyebabkan bayi Jong In ini terluka dekat bahagian cuping telinga beliau. Dan 25 Mei 2020 lagi, guys, luka ataupun lebam baharu lagi muncul dekat bahagian paha bayi Jong In ini, di mana seperti biasa apabila guru taska ini mencurigai setiap kali Jong In dihantar ke daycare center ini, wujudnya luka-luka baharu terhadap Jong In, seolah-olah bayi ini sebenarnya telah dianiayai oleh ibu tiri Jong In. Di mana ibu Jong In menjelaskan bahawa luka dan lebam yang wujud dekat bahagian paha Jong In itu adalah telah diurut oleh ayah tiri beliau pada malam tersebut, yang menyebabkan lebam itu terdedah dekat bahagian paha bayi Jong In. Dan disebabkan ada kecurigaan yang terlalu tinggi, guru taska ini telah melaporkan perkara ini kepada pihak
polis. Yang amat menyedihkan dekat dalam kes ini guys, laporan ini seolah-olah tidak memberi kesan ataupun tidak memberi sebarang reaksi kepada pihak polis untuk menyiasat kes ini pada awal, di mana pihak polis mengatakan bahawa laporan itu tidak kukuh dan mendapati bahawa kedua-dua ibu bapa ini tidak boleh dituduh sebagai menderah kanak-kanak, melainkan tulang-tulang bayi ini patah ataupun terkoyak barulah dikatakan sebagai penderahan kanak-kanak. So guys, sejak daripada hasil laporan guru taskah daycare center ini, ibu tiri Jong In tidak menghantar Jong In selama dalam tempoh 2 bulan itu guys. So pada tarikh 23 September 2020, di mana pada tarikh tersebut merupakan 20 hari sebelum Jong In meninggal dunia guys. Jong In dihantar pada tarikh tersebut. Keadaan fizikal bayi tersebut itu amat mengejutkan guru-guru taskah dekat daycare center itu guys. Sampai naik bulu rumah aku ni guys. Di mana secara fizikalnya baby Jong In ini kelihatan kurus, berat beliau telah hilang 2 pound, agak kehitaman, agak murung, agak unhappy punya face, yang menyebabkan mereka telah bertindak untuk menghantar baby ini ke hospital. Di mana pakar dekat dalam hospital itu telah mengatakan bahawa ya, betul baby ini mengalami penderaan yang dilakukan oleh ibu bapa beliau. Apa yang membuatkan kita sakit hati guys, apabila baby Jong In ini tidak ditahan ataupun dihantar semula lagi ke rumah keluarga mereka. Tidak ada sebarang tindak balas yang dilakukan oleh pihak polis pada ketika itu. Start daripada situlah tingkah laku ibu tiri kepada Jong In ini semakin menjadi-jadi guys. Apabila ada bukti yang mengatakan bahawa beliau telah meninggalkan baby Jong In ini secara bersendirian dekat rumah, di mana ada juga laporan yang diajukan kepada pihak polis pada bulan Jun 2020 itu guys, secara jelas menunjukkan Jong In ini telah ditinggalkan dekat dalam kereta selama 30 minit guys. Namun seperti biasa, laporan yang diajukan itu tidak memberi sebarang tindak balas yang baik terhadap kes ini guys, di mana polis ini terlalu percaya dengan pengakuan yang dilakukan oleh ayah dan ibu tiri Jong In, mengatakan bahawa punca mereka meletakkan bayi Jong In itu bersendirian dekat dalam kereta adalah merupakan cara didikan mereka yang dikenali sebagai American Sleep Education. The heck is not American Sleep Education. Kau letak baby dekat dalam kereta. Kalaulah kau letak baby dekat bilik sebelah dan kau tidur dekat bilik bersebelahan, itu boleh diklasifikasikan sebagai American Sleep Education. Tetapi kalau kau letak baby itu bersendirian dekat rumah tanpa dijaga oleh seseorang ataupun orang dewasa, apatah lagi meletakkan baby dekat dalam yang baby yang baru berusia 16 bulan dekat dalam kereta selama tempoh 30 minit itu, adakah ia diklasifikasikan sebagai American Sleep Education guys? Ini lagi yang bikin aku sakit hati. Tarik nafas. Bukan itu saja guys, rakaman CCTV ini adalah menjadi saksi kepada penyiksaan yang dilalui oleh baby Jong In ini. Rakaman CCTV ini juga guys merupakan sehari sebelum baby Jong In ini meninggal dunia, iaitu pada 12 Oktober 2020. So dekat rakaman CCTV ini menunjukkan pada 10.40 pagi apabila Jong In ini telah dihantar oleh ibu tiri beliau dekat daycare center, kelihatan guru taskah itu tengah mendukung Jong In dan cuba cek condition baby Jong In. So dekat dalam rakaman CCTV ini guys, selama tempoh 20 minit baby Jong In ini telah didukung oleh guru taskah tersebut cuba untuk mendirikan baby Jong In ini. Namun kelihatan baby Jong In tidak dapat berjalan, hanya
berdiri, seolah-olah ada sesuatu yang terjadi dekat dalam tubuh ataupun tulang-tulang beliau. Dan start dari situ jugalah guru taska cuba untuk memeriksa kaki dan perut baby Jong In, di mana apabila perut Jong In diperiksa, kelihatan ada lebam ataupun bengkak dekat bahagian perut Jong In. Dan dekat CCTV ini juga menunjukkan di mana cubaan guru taska ini cuba untuk memberi makanan terhadap baby Jong In, namun baby Jong In menolak makanan tersebut, just minum susu pada ketika itu. Dan pada hari kematian baby Jong In, pada hari tersebut sepatutnya ibu Jong In menghantar baby tersebut ke taska. Namun pada hari kematian itu 13 Oktober, Jong In tidak dihantar ke pusat taska dengan alasan baby Jong In ketika bermain dekat sofa beliau terjatuh. Itu merupakan alasan yang diberikan oleh ibu Jong In mengapa Jong In tidak dihantar ke taska pada hari tersebut. Malah apa yang menyedihkan guys, apabila Jong In, baby Jong In ini ditinggalkan bersendirian dekat rumah. Malah pada hari tersebut kononnya dikatakan bahawa baby Jong In ini jatuh daripada sofa dan tidak diberikan sebarang pertolongan ataupun seangkatan dengannya. Malah ibu tiri Jong In ini menghantar baby pertama ataupun anak kandungnya ke taska pada hari tersebut. Apabila beliau sampai ke rumah, barulah beliau cuba untuk menghantar baby Jong In ini ke hospital. Dan yang paling menyakitkan hati lagi guys, apabila pada hari tersebut ibu tiri Jong In tidak menghubungi ambulans untuk mengangkat baby Jong In ini ke hospital. Malah beliau menghubungi teksi dalam keadaan yang cemas untuk menghantar baby Jong In ini ke hospital. Namun apabila baby Jong In ini telah dihantar dekat hospital, baby tersebut telah mengalami cardiac arrest ataupun serangan jantung. Bayangkan baby yang baru 16 bulan telah mengalami serangan jantung. Tidak masuk akal sama sekali guys. Di mana doktor yang bertugas dekat hospital itu mengatakan bahawa bahagian perut baby Jong In ini dipenuhi dengan darah seperti gambar ini, merupakan gambar X-ray ini. Dan inilah menjadi punca mengapa sebelum ini beliau menolak makanan yang telah diajukan oleh guru taska. Inilah penderitaan yang dialami oleh baby Jong In, di mana kebanyakan darah itu keluar daripada usus-usus yang telah pecah. Dan X-ray itu juga menunjukkan ada beberapa tulang-tulang yang telah patah dan ada juga tulang-tulang yang telah patah namun telah sembuh, dan terdapat juga beberapa tulang-tulang rusuk dekat bahagian belakang ini telah patah. Apabila hasil otopsi telah reveal ataupun telah dikeluarkan selepas kematian Jong In ini, penyebab kematian Jong In dikatakan adalah berpunca daripada abdominal damage. Bahagian dalam tubuh baby Jong In hancur, damage ataupun mengalami kerosakan yang amat teruk bahagian dalam perut baby ini. Khususnya pankreas baby Jong In ini didapati pecah. So guys, begitulah merupakan sedikit sebanyak kronologi yang kita dapat gambarkan bagaimana dalam tempoh 271 hari beliau telah diadopsi. Beliau telah melalui hari-hari yang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penganiayaan yang amat teruk terhadap baby yang baru berusia 6 bulan ini guys. Tarik nafas dalam-dalam guys. So itu guys, kes kematian Jong In ini dengan viralnya hashtag Pianeh Jong In ataupun Sorry Jong In ini menjadi hangat apabila sebuah rancangan televisyen yang terkenal dekat Korea Selatan iaitu SBS dalam sebuah rancangan show yang dikenali sebagai Unanswered Question telah mendedahkan secara terperinci melakukan beberapa analisis eksperimen maupun mendedahkan analogi-analogi mudah untuk mendedahkan bagaimana kematian Jong In ini
dilakukan oleh ibu tiri, di mana dekat analisis dekat dalam rancangan show tersebut juga telah mengajukan punca kepada kematian baby Jung In ini adalah diklaim bahawa abdomen baby Jung In ini telah hancur ataupun damage disebabkan oleh external force yang menjadi punca kepada pankreas baby Jung In ini pecah. Pankreas terpecah ini memerlukan satu force ataupun kuasa sebesar 3,800 sampai ke 4,200 Newton force. Di mana mereka menggunakan beberapa ideologi ataupun eksperimen menggunakan patung baby seperti ini, dan mereka telah membuat eksperimen. Ada satu staf wanita ini yang dijadikan sampel sama tinggi dan memiliki berat yang sama terhadap ibu tiri Jung In, di mana dekat dalam show itu mereka telah memulakan eksperimen mereka. Yang pertama, dengan wanita itu cuba menjatuhkan patung baby itu daripada paras ketinggian ibu tiri Jung In, seperti mana laporan yang telah diajukan oleh ibu tiri Jung In yang mengatakan bahawa punca berlakunya patah tulang terhadap baby Jung In ini adalah disebabkan baby tersebut jatuh, di mana hasil daripada eksperimen itu menunjukkan hanya 720 hingga ke 1433 Newton sahaja yang dapat dihasilkan melalui eksperimen tersebut, di mana julat anggaran eksperimen itu menunjukkan betapa jauhnya kuasa yang perlu dicapai 3,800 ke 4,200 Newton ini, guys. So eksperimen ini mengajak masyarakat berfikir secara logik bagaimana situasi Jung In ini sebenarnya bukan hanya sekadar jatuh daripada sofa ataupun jatuh daripada genggaman ibu Jung In. Dan eksperimen diteruskan lagi, guys, dengan beberapa bantuan atlet profesional dekat dalam bidang taekwondo, di mana seorang pemain taekwondo ini dijadikan sebagai eksperimen dengan hasil tendangan terhadap patung ini menunjukkan bahawa kuasa tendangan daripada atlet profesional taekwondo ini hanya menghasilkan 2,713 Newton sahaja, guys, berbanding dengan eksperimen yang seterusnya dilakukan dengan memberikan tendangan yang sekuat-kuatnya hingga menyebabkan patung tersebut terkena bahagian dinding, menunjukkan bahawa memerlukan kekuatan yang terlalu kuat yang boleh menyebabkan kuasa itu sampai ke tahap 4,387 Newton. So bayangkan, guys, untuk menghancurkan baby punya perut, ia memerlukan tendangan ataupun sepakan yang amat kuat terhadap baby tersebut, guys. Selain itu juga mereka telah membuat beberapa eksperimen dengan cuba untuk menginjak baby tersebut, di mana dalam eksperimen itu staf wanita ini telah menginjak patung baby itu hanya menghasilkan kuasa sebanyak 1,777 Newton. Even staf wanita itu berdiri dekat atas baby tersebut hanya menghasilkan 1,927 Newton sahaja. Kalaulah dia melompat dari sofa dan menerkam ke arah patung baby itu, barulah kekuatan itu boleh mencapai 3,869 Newton, di mana angka ini tepat dengan anggaran ataupun julat yang didedahkan bahawa hanya kuasa 3,800 sehingga 4,000 Newton ini yang boleh menghancurkan perut ataupun abdominal seseorang. So dekat eksperimen ini kita boleh membayangkan bagaimana abdominal Jung In pecah, seolah-olah ibu tiri Jung In ini telah melompat daripada sofa menerkam ke arah badan ataupun abdominal perut Jung In, yang menyebabkan beberapa tulang bahagian tubuh badan Jung In ini telah patah dan juga pankreas beliau telah pecah. Kita
kita masuk pula konspirasi ataupun teori-teori di sebalik kematian baby Malang Jong In ini. Di mana dekat rancangan Unanswered Question ini, yang seperti saya telah terangkan sebelum ini, di mana dekat dalam rancangan itu juga mereka telah mendedahkan bahawa ayah dan ibu tiri Jong In ini mengambil Jong In sebagai anak angkat adalah berpunca daripada untuk dijadikan sebagai teman kepada anak pertama beliau yang baru berusia 4 tahun. Disebabkan baby Jong In ini agak terlalu muda berbanding dengan anak beliau yang pada ketika itu berusia 4 tahun, di mana jurang antara umur baby Jong In dengan baby pertama mereka adalah terlalu jauh, menyebabkan mengapa Jong In ini telah menjadi mangsa penderaan ataupun penganiayaan terhadap kedua-dua ibu ayah angkat ini, guys. So ada juga konspirasi yang menghangatkan krisis ini, guys. So dekat Korea Selatan ini sejak tahun 1950 lagi menjadi satu tabiat dekat dalam masyarakat Korea, di mana dekat dalam sistem mereka, dalam sistem perumahan mereka, wujudnya dikenali sebagai lottery housing, di mana dekat lottery housing ini mereka akan diberikan beberapa tiket-tiket di mana kepada sesiapa yang bernasib baik akan memenangi rumah yang berbentuk apartmen. Dan kononnya dikatakan sekiranya seseorang itu mengambil anak angkat, ia akan berpeluang untuk memenangi lotris itu, guys, ataupun cabutan bertuah itu. Ada juga konspirasi yang mengatakan bahawa tindakan beliau mengambil anak angkat iaitu Jong In ini adalah hanya semata-mata untuk mendapatkan interest yang rendah daripada kerajaan sekiranya family tersebut mengambil anak angkat. Dan itulah menjadi salah satu kononnya punca kepada penderaan terhadap baby Jong In yang dilakukan oleh ayah dan ibu tiri Jong In ini, guys. So apa pun, guys, kes itu kita tamatkan sampai sini saja. So daripada kes ini kita ambil sebagai satu pengajaran ataupun iktibar kepada kita semua agar sekiranya kita melakukan sesuatu, kita lakukanlah melalui jalan yang benar dan bukanlah melalui jalan-jalan yang menyebabkan ada nyawa tergadai daripada hasil tindakan tersebut. Sampai di sini saja, kita jumpa lagi di konten yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye bye.